Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama lagi dengan saya Anga. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah yang akan saya kongsikan ini, yang akan saya bacakan ini, saya ingin mengambil peluang mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kalau tak salah ini Hari Raya yang kelima. Ambil raya macam tak raya pun saya ni. Nak jadikan cerita, sebenarnya saya dah sampai pun hari Khamis tu. Saya dah sampai ke RNR Bukit Gantang. Bila dah sampai ke RNR Bukit Gantang tu, kita berharap sebenarnya agar, mana dah tahu kan, hari raya jatuh hari Jumaat. Okey? So kalau kat situ, rumah saya lah ya. Jadi dia adalah cuti, orang kata apa, cuti raya dia dapat lah. So kat situ dapat lah total 5 hari. Lega lah, boleh lah balik ke Kedah dan juga Perlis. Tapi kalau hari raya Sabtu, Jumaat dia kena kerja lah. Jadi lepas berbuka puasa di RNR Bukit Gantang tu, kita pun dengar lah apa daripada penyampai mohor diraja kita, penyimpan mohor diraja kita. Raya jatuh hari Sabtu. Suka tak suka terpaksa patah balik jugalah. Jadi macam jalan-jalan makan angin lah, meredah jam, merasa jam itulah saja. Jadi beraya pun macam itulah. Hari itu saya berada di Setiawan, itulah saja. Jadi saya mengucapkan lagi sekali, mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Minta ampun, minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa. Ya. Baiklah. Tanpa kita nak lengahkan masa, kita akan terus. Kita pun tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah daripada untuk segmen Himpunan Kisah Mistik yang seterusnya. Pertengahan tahun 2010, saya diarah menyertai kursus Bina Semangat di sebuah pusat latihan di sebuah negeri di pantai barat Semenanjung. Selain saya, hampir 100 orang lagi kaki tangan syarikat kami dari seluruh negara turut diarahkan menyertai kursus tersebut. Sudah tentulah saya tidak kenal sebahagian besar daripada mereka. Di sana, kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ditempatkan di blok dom yang berbeza. Entah macam mana lah kan. Disebabkan saya ni agak terkenal jugalah di kalangan semua kaki tangan itu. Saya telah pun dipilih untuk menjadi penghulu. Penghulu dalam kursus ini bermaksud ketua. Dan terkenal yang saya maksudkan pula bukanlah sebab saya ni ada pangkat ataupun berusia. Tetapi sebab saya ni dari jenis yang ringan mulut. Ramah lah ya. Tidak kira orang itu berpangkat besar ataupun kecil. Saya boleh berkawan dan bergurau dengan mereka. Jadi, apabila menyertai kursus berkenaan, kawan-kawan hendak mengenakan saya. Teruslah diorang ni cadangkan saya menjadi penghulu. Yang lain terus beramai-ramai setuju dan menutup cadangan. Saya ni terkulak-kulak, tak dapat jugalah nak menolak. Sebagai ketua, saya kena datang paling awal. Sebelum masuk waktu berhimpun, saya mesti dah terpacak dahulu di padang kawat dan dalam dewan. Malam, saya mesti balik paling lewat selepas pastikan semuanya okey. Selesaikan semua aduan dan dapatkan maklumat yang terperinci apa yang perlu dilakukan esok. Tentang balik lambat pula. Memang saya kalah sebab saya ni suka tidur cepat. Datang pula paling awal. So tak ada masalah lah. Sebab saya sudah biasa untuk bangun awal. Pertama, otak saya selalu secara automatik akan mengejutkan saya kira-kira setengah jam sebelum subuh. Satu lagi, kalau saya lambat tidur, ia boleh menyebabkan saya tidak boleh melelapkan mata sampailah pagi. Dan masalah inilah yang akhirnya menyebabkan saya melalui satu pengalaman yang aneh. Oleh kerana malam itu ada banyak perkara yang perlu dibincangkan dengan komandan kursus dan 2 lagi 3 orang fasilitatornya, saya terpaksalah balik dom agak lewat. Tambahan pula, ketika itu ada seorang peserta wanita yang terpaksa pulang awal kerana ahli keluarganya sudah nazak. Selesai semuanya, jam pun menunjukkan hampir pukul 1:30 pagi. Oleh kerana saya selalu tidur sebelum pukul 11 malam. Ini menyebabkan saya sukar untuk melelapkan mata. Saya hanya dapat tidur dalam 2 jam sahaja. Selepas itu, terus tidak boleh lagi tidur semula.
Alamak, tensionnya saya ketika tu tak dapatlah nak diceritakan. Sekitar pukul 5 pagi, saya ambil keputusan untuk mandi di kolah sebelah bangunan dom kami. Baik, dekat dom ni dia cara mandi dia ada kolah kolah. Saya sengaja mahu mandi awal kerana kami dikejutkan pukul 5.30 pagi. Lebih kurang setengah jam sebelum masuk waktu. Kalau saya bangun pukul 5.30 pagi, tentu berebut pula untuk menggunakan gayung. Kemudian, habis pula tempat untuk menyidai seluar pendek basahan. Akan senang kalau cakap kat situ spender. Sejuknya mandi air kolah pada waktu subuh. Mana tak sejuk. Kem Bina Semangat itu letaknya di atas bukit dalam kawasan yang berhutan. Dengan angin yang agak kuat, embun lagi menyebabkan air kolah itu saya rasa macam ada ais. Baru saja 3-4 gayung disiram, saya terdengar pintu bilik mandi dibuka. Lah, kau Haris, cepat mandi, tanya saya kepada kawan saya itu. Haris adalah eksekutif bahagian pemasaran di Pulau Pinang. Dia masuk cuma selang 2-3 bulan sahaja daripada saya. Saya mengenalinya pun dalam sesi suai kenal yang dijalankan oleh bahagian latihan bersama dengan pekerja-pekerja baru yang lain. Bezanya, saya ni di bahagian promosi. Bersama-sama kami ketika itu adalah pekerja-pekerja baru dari bahagian teknikal, penerbitan dan korporat. Setelah 3-4 tahun di Ibu Pejabat, Haris dipindahkan ke Pulau Pinang. Saya pula terus kekal di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Dalam kem Bina Semangat ini pula, Haris ditempatkan di Dom B dan saya pula di Dom A. Sebaik ditegur, Haris tersenyum. Aku tak boleh nak tidur lah, Syam. Kejap lagi dah nak masuk subuh. Lebih baik mandi dulu, jawab Haris langsung membuka bajunya, kemudian menyarungkan kain basahan yang berwarna hitam. Apa? Dahsyatlah kau ni. Mentang-mentanglah dalam surat perkeliling tu kata, bawa kain untuk mandi. Engkau pun bawa kain ya? Hitam pula tu, babe. Kalau pakai seluar pendek macam aku ni kan senang. Saya menegur Haris. Haris tidak menjawab. Sebaliknya hanya tersenyum. Kemudian masuk ke dalam tandas yang terdapat di hujung bilik mandi itu. Saya sambung mandi. Disebabkan air yang begitu sejuk, saya mandi agak cepatlah. Siram 7-8 gayung, terus sabun badan dan bersyampu. Kelapa dan orkid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Kemudian, siram lagi 7-8 gayung. Apabila pasti badan sudah cukup bersih, saya terus lap badan dengan tuala. Ketika hendak keluar dari bilik air itu, Haris masih lagi di dalam tandas. Wey, Haris. Aku balik dulu ya. Saya melaung selepas menyidai seluar pendek pada tali ampaian yang terdapat di dalam bilik air itu. Sampai sahaja di dom, saya terus menyarung kain pelekat dan baju Melayu serta kopiah. Ketika itulah saya melihat beberapa orang kawan mula bangun. Kemudian seorang demi seorang keluar menuju ke bilik mandi. Dalam hati saya berkata, nasib baiklah aku dah mandi dulu. Kalau tak, garanti kena berebut gayung dan tandas. Saya cakap begitu sebab dari tingkat dom saya, nampak yang dom B juga sudah mula terang. Saya boleh nampak bayang-bayang penghuninya mundar-mandir di dalamnya. Bayangkan jelah, kolah tu cuma 1. Gayung ada 10. Tandas dalam bilik air tu ada 2. Di luar ada 3 lagi. Sedangkan peserta lelaki ada dekat 50 orang. Memang sesaklah dibuatnya kalau masuk sekaligus. Sewaktu melangkah keluar dari dom, saya nampak beberapa orang peserta sedang berjalan menuju ke bilik air. Masing-masing membawa berus gigi dan tuala. Saya terus melangkah dan sebelum membelok melepasi blok dom untuk ke surau, sekali lagi saya menoleh ke arah kawan-kawan yang sedang menuju ke bilik air. Dan tiba-tiba, spontan perkataan itu keluar dan langkah saya serta-merta berhenti. Saya terpaku di situ. Betul ke apa yang aku nampak ni? Saya pandang betul-betul ke arah beberapa orang peserta yang sedang berjalan ke bilik air itu. Terutama peserta yang berada di belakang sekali. Seorang diri sambil menyelendangkan tualanya di bahu.
Sampailah dia masuk ke bilik mandi, barulah saya terus melangkah menuju ke surau. Sambil melangkah, fikiran saya menjadi bingung. Lebih kurang 20 minit kemudian, azan berkumandang dan kami sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah. Setelah itu, kami balik ke dom dan cepat-cepat bersiap untuk ke padang kawan. Sayalah yang paling kelam kabut sebab saya mesti sampai dulu sebelum peserta-peserta lain sampai. Hehe, saya ni kan penghulu. Saya ni kan penghulu. Nampak bunyi riak sikit kan? Program hari itu memang memenatkan. Selain menyertai bengkel mengenai teamwork dan hala tujuh syarikat, kami juga menjalankan beberapa permainan. Di antaranya ialah Flying Falls dan beberapa lagi permainan. Serta ada lagi game dimainin dan mencari harta karun. Program berterusan sampailah kira-kira pukul 10.30 malam. Disebabkan terlalu letih, malam itu saya tidur cepat. Lebih kurang pukul 11 malam. Lepas letak saja kepala di bantal, saya terus hanyut. Sedar-sedar, dah nak azan. Nasib baik ada kawan kejutkan. Kalau tak, subuh pun mesti hanyut. Apa lagi, kelam kabutlah saya ke bilik mandi. Di situ bergegas pula masuk ke tandas. Kemudian berebut gayung untuk mandi bersama lebih kurang 20 orang peserta. Pagi itu saya antara orang yang paling akhir masuk ke surau. Ketika itu sudah hampir hendak solat. Selesai solat, tazkirah disampaikan oleh imam. Saya ni yang masih mengantuk beberapa kali menguap. Untuk menghilangkannya, saya picit-picit sendi tangan dan kaki, kemudian pandang sekeliling. Saya perasan, ketika memandang sekeliling itu, saya nampak Haris. Dia asyik memandang saya. Bila pandangan kami bertembung, saya pun senyum pada dia. Haris membalasnya, tetapi kan timbul pula rasa pelik di fikiran saya kerana balasan senyuman Haris tu macam lambatlah. Wajahnya lebih kepada merenung saya seperti memikirkan sesuatu. Apa pula yang dipikirkannya? Sebab saya lambat ke? Takkanlah sebab saya lambat dipandang saya macam tu. Atau sebab lama tak jumpa? Tak mungkin, sebab kami bukanlah kawan rapat. Cuma kenal begitu saja. Kalau lama tak jumpa pun bukanlah hal yang besar sangat. Akhirnya, saya mengabaikan sahaja perkara itu. Walaupun di hujung mata saya sering melihat Haris bersandar di dinding surau sambil memandang ke arah saya. Lantak dia lah, saya biarkan saja. Hari ketiga itu adalah hari terakhir kami di kem berkenaan. Petang, program tamat dan kami kembali ke dom untuk mengemas katil, kemas barang, tukar pakaian dan mandi. Kami mandi beramai-ramai sekali lagi sebab hari itu kami buat beberapa lagi aktiviti dan permainan teamwork. Badan berpeluh, kotor terkena tanah. Sekitar jam pukul 5 petang, selepas menunaikan solat asar berjemaah, kami berkumpul semula sebelum berpisah. Sebagai penghulu, saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada kem, kepada kawan-kawan dan tak lupa juga kepada syarikat. Kami pun menaiki bas untuk pulang ke ibu pejabat. Kemudian, ambil kenderaan masing-masing untuk pulang ke rumah. Sebelum menuju ke kereta, saya berjumpa dahulu dengan kawan-kawan termasuklah Haris. Ketika kami berjabat tangan, Haris memandang saya seperti dia memandang saya di surau semalam. Pandangannya mengandungi pelbagai tanda tanya. Saya pun bertanya kepada Haris, kenapa dia pandang saya macam tu kan? Ada benda lah aku nak tanya dekat kau, Syam. Dari pagi tadi lagi aku nak tanya, tapi tak berkesempatan. Kata Haris. Apa dia? Tanyalah. Balas saya. Syam, kau perasan tak aku asyik tengok kau masa kat surau subuh tadi? Perasan? Kenapa? Kata Haris. Sebenarnya dia berasa pelik sebab pagi tadi dia mandi awal di bilik mandi. Ketika itu baru pukul 4.50 pagi. Tiada sesiapa di bilik air. Baru beberapa gayung dicurahkan ke badannya. Haris melihat saya masuk ke bilik mandi. Kita berbual kejap. Lepas tu, aku tengok kau buka baju dan pakai kain hitam. Kemudian masuk ke tandas. Aku terus mandi. Tapi
terus tak keluar sampailah aku habis mandi. Bila aku nak keluar, aku panggil kau. Aku bagi tahu kau yang aku dah siap mandi dan nak balik ke dom. Tapi kau senyap je. Sambung Haris. Apa yang Haris pelik ialah, semasa dia hendak ke surau, tiba-tiba dia nampak saya sedang terburu-buru ke bilik mandi dengan memakai kain pelikat, tuala serta membawa berus gigi. Daripada cara saya itu, memang jelas yang saya belum mandi lagi. Sebab itulah, bila kau masuk ke surau, aku rasa pelik sangat. Sepatutnya, kau dah siap mandi. Tapi kenapa kau nak pergi mandi lagi sekali? Satu perkara lagi. Disebabkan kita adalah orang yang paling awal mandi. Sepatutnya, kitalah yang paling awal ke surau. Tapi subuh tadi kaulah antara yang paling lambat. Jadi, sebenarnya kau mandi berapa kali pagi tadi, Haris? Silap. Jadi, sebenarnya kau mandi berapa kali pagi tadi? Tanya Haris. Bila dengar ceritanya itu, saya jadi bingung. Saya beritahu Haris, pagi tadi saya memang terlewat. Saya bangun masa peserta lain sudah bersiap-siap ingin ke surau. Habis, yang aku nampak pagi tadi itu siapa? Soal Haris sambil memandang saya dengan penuh tanda tanya. Yang kau nampak tu bukan aku tak? Saya bertanya semula. Memang sah kau lah. Kan kaki 5 dom kita ni terang. Aku nampak jelas. Memang 100% engkau. Jawab Haris. Saya garuk kepala. Lalu saya jelaskan kepada Haris. Memang pagi tadi saya bangun lewat. Tetapi subuh sebelumnya, iaitu hari kedua kami di kamp, saya bangun awal dan saya orang yang paling awal mandi. Lalu saya memberitahunya. Subuh tu, masa aku mandi, kau masuk, buka baju dan pakai kain sarung hitam. Kau tak terus mandi, tapi kau masuk ke tandas. Sampai aku habis mandi, kau masih lagi tak keluar tandas tu. Apabila saya ceritakan kejadian itu, Haris pula menjadi bingung. Dia terus memandang saya dengan mata yang membulat. Syam, aku tak mandi awal subuh tu. Aku bangun masa orang dah ramai ke bilik mandi. Satu lagi, aku tak guna kain sarung hitam untuk mandi. Aku pakai boxer lah. Tegas Haris membuatkan saya bertambah beliru. Ya, saya benar-benar bingung. Begitu jugalah dengan Haris. Lebih-lebih lagi selepas saya ceritakan bahawa saya ada nampak dia ke bilik mandi semasa saya berjalan ke surau pada subuh pertama kami di kamp. Memang saya yakinlah 100% itu adalah Haris. Sebab itulah langkah saya terhenti dan memerhatikannya hingga sampai ke bilik mandi. Kalau begitu, maknanya ada sesuatu yang menyerupai kami. Benda itu telah mempermain-mainkan kami ke? Saya dan Haris saling berpandangan. Sebelum kami berpisah, Haris mengingatkan saya kepada dua perkara, iaitu, Syam, kau perasan tak? Ada kain hitam yang sentiasa tergantung pada pintu tandas bilik mandi tu. Kain tu sentiasa basah dan digantung dari dalam. Macam ada orang dalam tandas tu. Tapi kan, bila kita buka tak ada orang. Ya, saya ingat. Memang ada sehelai kain hitam basah yang sentiasa digantung di atas daun pintu tandas bilik mandi. Ketika mandi sebelum balik pun saya nampak kain sarung hitam itu masih lagi di situ. Seolah-olah ada orang di dalam tandas berkenaan. Satu lagi. Kau ingat tak? Ada instruktor yang beritahu kita supaya jangan cakap takbur. Jangan buat maksiat. Jangan buat benda-benda bernajis dan kotor di sembarangan tempat. Sebab kawasan kamp kita tu keras. Kau ingat tak? Sambung Haris. Ya, saya ingat. Kalau begitu, apa benda tu? Ada beberapa kisah yang agak menakutkan saya yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Ia berkisar kepada seseorang. Sebelum itu, biarlah saya ceritakan latar belakang tempat saya bekerja dahulu. Syarikat tempat saya bekerja telah pun berpindah ke bangunan baru yang 3 kali lebih luas berbanding bangunan lama. Kiranya lah, persekitaran kerja itu agak menjadi selesa lah berbanding di bangunan yang sebelumnya. Kerana bangunan sebelum ni jenis rumah kedai.
Walaupun luas dan selesa, namun ianya terletak di tingkat 11. Tingkat 11 di salah sebuah bangunan ternama di kawasan Segitiga Emas Kuala Lumpur. Kebetulan pula, ofis baru saya itu satu bangunan dengan sepupu saya. Dia pula berada di tingkat 6. Kadang-kadang sebelum balik kerja, saya jumpa dia di ofisnya sebelum kami berdua turun untuk minum-minum di restoran berdekatan. Setakat kisah ini ditulis, saya telah beberapa kali mengalami gangguan. Gangguan itu adalah berbentuk metafizik. Senang cerita, gangguan makhluk dari alam lain lah. Peliknya, kawan-kawan lain tidak pernah diganggu. Saya pun tak tahulah kenapa. Kali pertama saya diganggu ketika hendak menaiki lift pada malam minggu kedua kami berpindah ke ofis baru. Saya turun ke kedai mamak untuk membeli makanan. 6 orang office mate saya pula malas nak turun. Mereka hanya kirim beli makanan sahaja pada saya. Ketika berada di luar ofis untuk menghala ke lift, saya lihat ada seorang perempuan berbaju kurung merah. Dia menghadap ke arah tangga kecemasan. Mukanya tu pula langsung tak nampak. Saya hanya nampak sebahagian pipi kirinya sahaja. Semasa saya menekan butang lift, dia itulah tetap memandang ke arah tangga kecemasan. Mungkin dia malas hendak menekan butang lift. Tak apalah, biarlah saya saja yang tolong tekankan untuknya. Beberapa detik kemudian, pintu lift pun terbuka. Saya menekan butang lift agak lama supaya perempuan itu masuk dahulu. Saya mempelawunya masuk. Dia tak jawab. Mungkin dia tidak mahu turun ke bawah agaknya, kata saya dalam hati. Ketika itu, handphone saya berbunyi. Saya menyeluk poket dan melihat skrin. Ada beberapa mesej daripada kawan-kawan yang ingin menambah pesanan makanan. Saya menoleh ke arah perempuan tadi. Tapi dah tak ada. Tak mungkinlah dia hilang semasa saya membaca WhatsApp tadi. Saya rasa tak sampai 10 saat pun saya baca WhatsApp. Saya tak mahu menyangka yang bukan-bukan. Agaknya dia turun ikut tangga kecemasan kot. Mungkin juga kerana dari tadi dia asyik memandang saja ke arah tangga tu. Kisah pasal tangga lagi ni. Ada isu ni pasal tangga ni kan. Jumpa di tangga. Saya masuk ke lift seorang diri. Sampai di tingkat 4, lift pun berhenti. Ada seorang lelaki dan seorang perempuan berbaju kurung merah sedang menunggu untuk turun ke bawah. Perempuan berbaju merah tu kalau tak silap saya adalah perempuan di tepi tangga di tingkat ofis saya tadi. Sekarang ni macam mana dia boleh berada kat tingkat 4? Sedangkan tadi dia berada di tingkat 11. Level ofis saya tu. Lelaki Cina itu masuk ke dalam lift dan menyapa dengan senyuman. Saya balas sapaan itu dengan mengangguk kepala dan senyum juga. Saya menekan butang open lama-lama supaya pintu lift tak tertutup. Manalah tahu kalau perempuan yang membelakangkan lelaki itu hendak masuk. Lelaki Cina tadi seakan heran. Dia pun tanya, saya tunggu siapa? Laki itu tak perasan ke yang dia bersama dengan seorang perempuan? Tersentak dengan itu, saya cepat-cepat menjawab. Saya kata, saya tunggu kalau ada siapa-siapa lagi yang nak masuk dalam lift. Tak ada sesiapa, jawabnya ringkas. Lalu saya pun tekanlah butang close dengan tersenyum malu-malu. Pengalaman itu, saya tak cerita pun pada kawan-kawan ofis. Kalau saya ceritakan kepada mereka, nanti masing-masing pula takut nak turun seorang diri. Beberapa hari selepas itu, saya ni diganggu lagi. Dan kali ni, ketika balik lewat kerana menyiapkan tugasan. Ketika berada di lobi ofis untuk turun ke bawah, saya perasan ada seseorang duduk di tangga kecemasan. Saya kenal sangat dia tu. Senang dipanggil dengan dia. Dia ni mungkin dia kot. Dia. Ataupun D sahaja. Dia ni kawan satu departmen dengan saya. Memang tadi, kita sebut D Memang tadi D ni kata pun dia nak balik. Mungkin dia lah tu. Saya mengagak. D menunggu kawan baiknya, iaitu Amira, yang masih berada di ofis lagi. No. Dah sebut tangga, sebut nama Mira pula. Teguran saya tidak dibalas. D hanya diam saja. Tidak puas hati dengan teguran yang... tidak puas hati kerana teguran saya tidak dijawab. Saya mula berasa curiga. Jangan-jangan dia tu adalah... man. Tak mungkinlah. Untuk memastikan yang dia adalah D, saya pun mencapai telefon dan membuat panggilan kepadanya.
2 kali saya mendal nombornya namun tidak berangkat. Bukan saja tidak berangkat, saya tidak dengar langsung handphone CD ini berdering. Takkanlah dia tertinggal handphone di ofis. Saya merapati dan menyapanya. Di, kenapa tak angkat telefon? Serentak dengan itu, Di menoleh ke arah saya. Saya benar-benar terkejut. Perempuan yang saya sangkakan dia itu sebenarnya bukan dia. Entah siapa pun saya tak tahu ni. Mukanya ada, namun meremangkan bulu roma. Rupanya langsung tiada. Serentak dengan itu, saya juga bertakbir dengan sekuat hati dan berlari menuju ke dalam ofis mula. Kawan-kawan semuanya hairan. Masing-masing bertanya kenapa. Saya tidak terus menjawab. Sebaliknya, saya bertanyakan di manakah si dia. Masing-masing terpinga-pinga. Ini dia. Kenapa? Saya memandang ke arah dia. Saya semakin terkejut. Dia yang berada di hadapan saya adalah dia yang saya nampak di luar tadi. Dia yang berada di hadapan saya juga mempunyai muka tanpa rupa. Saya terus pengsan. Sedar-sedar saya terbaring di sofa dan dikelilingi hampir separuh daripada kawan-kawan yang masih berada di ofis pada malam itu. Setelah tersedar, saya ceritakan satu persatu apa yang saya alami. Sudah saya jangka, mereka semua terkejut. Malam itu, kami balik dari ofis beramai-ramai, termasuk dengan Di sekali. Masing-masing takut terserempak dengan dia yang satu lagi itu. Persoalannya sekarang, kenapa dia yang dipilih menjadi samaran dia? Kenapa dengan dia? Allah, susah betul nak sebut nama dia ni kan? Mereka bertanya. Dia sendiri pun hairan. Mengapa dia, tidak orang lain? Ada sesuatukah pada diri dia sehinggakan si dia menumpang dirinya? Macam-macam persoalan yang bermain di fikiran kami. Sejak itu, kalau kami terpaksa menyiapkan sesuatu projek hingga lewat malam, kami akan keluar makan dan keluar ofis beramai-ramai. Lebih kurang 3 bulan juga kami keluar secara beramai-ramai. Selama 3 bulan itu, tiada lagi gangguan dari dia. Setelah kami yakin dia tidak mengganggu kami, kami pun mula berani pulang dari ofis pada waktu malam seorang diri. Rupa-rupanya, keadaan aman itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam, saya bertemu dengan sepupu di tingkat 6. Saya menunggu dia di luar ofisnya. Lebih kurang 10 minit sepupu saya keluar dan kami pun bersama-sama menuju ke lift. Ketika pintu lift terbuka, ada seorang office mate saya di dalamnya. Dan saya pasti dia adalah dia. Dia menghadap ke dinding dan membelakangkan kami. Mungkin sedang SMS agaknya. Di rupanya. Kau nak balik Tanya saya. Dia tidak menjawab. Sepupu saya berbisik. Jangan dikacau orang tengah SMS tu. Office mate akulah, balas saya kepadanya. Kemudian dia memalingkan muka. Ui, sepupu saya menjerit. Saya yang tergama melihat muka dia terus bertakbir dengan kuat. Bila saya bertakbir, sepupu saya pun ikut sama bertakbir. Saya tak tahu apa yang terjadi selepas itu kerana sekali lagi saya pingsan. Sedar-sedar, saya terbaring di sofa di lobi ground floor bangunan tempat saya kerja. Ramai orang berada di situ termasuk sekumpulan security. Jenuh jugalah sepupu saya melayan pertanyaan orang ramai dan security yang ingin tahu cerita sebenarnya. Dari ceritanya, saya tahu bahawa saya sahaja yang pingsan dan dia tidak. Setelah satu persatu cerita yang saya dan sepupu lalui itu habis dikisahkan kepada orang yang berada di situ, seorang daripada security mula membuka cerita dia, versinya. Sebenarnya menurut security itu, dia sendiri pernah mengalami kejadian yang sama. Dia pernah terserempak dengan seorang perempuan yang tidak berupa. Bila saya tanya adakah perempuan itu seorang daripada staf yang bekerja di bangunan ini, security itu tidak pasti kerana perempuan itu tidak memakai tag yang menunjukkan dia bekerja di bangunan itu. Ketika kami sedang berbual, dia dan beberapa office mate saya dan orang lain keluar dari lift. Sepupu saya yang perasan dahulu, dia mencuik saya dan menuding jari ke arah dia. Tiba-tiba, security tadi berhenti bercerita dan menuding jari ke arah dia. Dialah perempuan itu.
sebelum pengsan. Sekuriti itu pengsan juga melihat dia, macam saya juga sebelum ini. Persoalannya sekarang, kenapa dia yang menjadi subjeknya? Kenapa dia mengganggu orang lain yang menyerupai diri dia ataupun dia? Entahlah, mungkin dia ni ada sesuatu yang saya, sepupu saya, sekuriti dan semua warga bangunan itu tidak tahu. Mungkinlah juga. Sehingga kisah ini ditulis, D, a.k.a. dia ataupun Diana Soraya, pun sudah tidak bekerja lagi dicari kat tempat saya bekerja. Yang peliknya, walaupun dia sudah tidak bekerja di situ, seorang lagi sekuriti pernah terserempak dia yang tanpa rupa baru-baru ini.